Okay, jadi kita just mula saja. Sementara tunggu kawan-kawan kamu yang lain lah. Okay, jadi hari ini kita akan sambung lagi tentang satu topik yang ini, iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okay, jadi hari ini kita akan lihat lebih kepada ungkapan algebra. Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, okay, nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okay, lepas tu kita lihat muka surat yang seterusnya. Okay, macam contoh 3 inilah. Diberi S adalah sama dengan 3, Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah dengan 7. Jadi kalau kamu tekan sini, kamu boleh nampak 8X ini, X ini dia ganti dengan 3. Tolak 5Y ini, Y ini dia ganti dengan 2. Jadi tambah lagi dengan 7 lah, dia akan selesaikan sebegini. Jadi murid-murid, jadi untuk yang bahagian yang ini, cikgu nak kamu jelas. Okay, cikgu nak kamu jelas. Okay, cikgu guna. Okay. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, 3 ini sebenarnya dia adalah X. Yang 2 ini dia sebenarnya adalah Y. Jadi kalau kamu dekat sini, kamu boleh nampaklah 8S ini dia tukar menjadi satu kurungan. Okay. Tolak dengan 5 Y ini dia pun tukar kepada satu kurungan tambah dengan 7. Jadi kurungan ini, hubungan 8 dengan kurungan ini adalah darab. Macam 8S adalah 8 darab X. 5Y adalah 5 darab Y. Jadi ini adalah macam mana dia dekat sini, dia darab. 8 darab 3, 24. Negatif 5 darab 2, negatif 10 tambah 7. Jadi kita dapat jawapannya 21. Jadi ini adalah cara kita selesaikan. Ini adalah cara kita selesaikan. Okay. Jadi untuk bahagian yang dekat sini, yang kalkulator saintifik ini, bagi cikgu rasanya dekat sini cikgu tidak recommend lah kamu menggunakan kaedah macam ni lah, kerana dia akan rumit. Okay? Daripada kalau kamu terus masukkan 8 kurungan 3 tolak 5 kurungan 2 tambah 7 dalam kalkulator saintifik, lagi cepat, lagi baik. Okay, jadi cikgu padamkan sini ya. Okay, jadi cikgu kena ingatkan, dekat sini caranya sangat mudah. S dengan Y ini kamu ganti dengan nilai yang diberi. Kamu boleh dapat menyelesaikan dia. Okay, lepas tu kalau kita lihat kepada contoh 4. Okay, dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah dalam kelas itu. Jadi, macam mana kita nak tuliskan satu ungkapan seperti ini? Macam mana kita nak tulis satu ungkapan seperti ini? Pertama, kita nak tahunya adalah apa yang dia nak. Dia nak tahu jumlah ahli kadet remaja sekolah. Jadi dekat sini kamu boleh nampak bilangan murid
lelaki adalah X, bilangan murid perempuan adalah Y. Tapi dekat sini, kalau kamu lihat dekat buku teks sini, dia kurang satu. Kenapa dia dari sini dia akan terus menjadi sini? Jadi ini adalah bahagian yang cikgu akan tunjukkan untuk kamu. Okey, jadi dekat sini sebenarnya mula-mula dia nak cari bilangan. Kalau cikgu sini akan tulis cikgu aja cari bilangan. Mungkin sini tak sesuai. Sorry. Okey, jadi cikgu dekat sini cikgu selesaikan dia. Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak dapat cari ahli kadek remaja lelaki untuk ahli kadek remaja sekolah dan bilangan perempuan untuk ahli kadek remaja sekolah. Jadi bilangan lelaki. Okey, jadi kadek remaja sekolah cikgu tulis KRS lah. KRS. Okey. Jadi bilangan ahli kadek remaja sekolah. Jadi dekat sini kita tahu bahawa bilangan lelaki, murid lelaki adalah S. 1/3 daripada X ini. Jadi itulah 1/3 daripada X ini. Lepas tu kita cari bilangan perempuan. Bagi kadek remaja sekolah. Okey, dan di sini kita boleh nampak 9 orang murid perempuan bukan. Jadi jumlah murid perempuan adalah Y. Jadi that's why bilangan murid perempuan yang adalah ahli KRS adalah Y tolak 9. So, jadi jumlah ini, jumlah ahli kadek remaja sekolah adalah bilangan lelaki kadek remaja sekolah tambah dengan bilangan murid kadek remaja sekolah. Jadi adalah 1/S tambah Y tolak 9. Jadi inilah kenapa dia jawapannya adalah 1/3 tambah Y tolak 9. That's why itulah kenapa dia jawapan dia sebegini. That's why jawapannya sebegini. Okey. Jadi ini adalah cara kita tulis ungkapan. Okey, lepas tu macam mana dengan soalan B? Okey, jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 murid perempuan. Jadi bermaksudnya dekat sini, cikgu guna warna yang lain. Dekat sini, kita boleh nampaknya bahawa S ini adalah sama dengan 12 orang. Lepas tu Y ini adalah sama dengan 16 orang. Jadi that's why kenapa S ini dengan Y ini diganti dengan 12 dengan 16 masing-masing. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya kalau dia ada kurungan dia adalah lagi baiklah. Adalah lagi baik. Okey. Jadi ini adalah contoh dekat muka surat 119.
9. Bagi yang baru masuk, muka surat 109. Contoh 4. Okey, jadi 1/3 darab dengan 12 adalah 4. Dan 16 lepas tu tolak 9. Jadi 4 tambah 16, 20 tolak 9. Jadi jawapan akhirnya adalah sama dengan 11. Jadi ini adalah cara macam mana soalan dalam contoh 4 ini diselesaikan. Okey, macam mana contoh 16 ini diselesaikan. Okey, jadi kita lihat balik kepada buku teks. Okey, jadi dekat sini, di sini cikgu nak buat contoh lah. Okey, mula-mula cikgu ambil yang soalan yang ini dulu. Okay, sorry ya. Cikgu aturkan sekejap. Okay. Kita pergi sini. Okay, jadi kita lihat soalan 1 daripada latihan latih diri 5.1C ini. Okay. Diberi P sama dengan 5, Q sama dengan 2 dan R sama dengan negatif 4. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. Jadi cikgu cuba soalan A. Okay, soalan A. Okay, 2P tambah dengan Q. Jadi sekarang ini P adalah 5, Q adalah 2. Jadi cara cikgu selesaikan dekat sini, 2, P adalah 5. 5. Lepas tu Q, seperti apa yang cikgu telah beritahu, setiap nilai itu bila kita gantikan, kita bagi dia kurungan sahaja. Okay? Okay. Jadi, lepas tu 2 darab 5, 10. Tambah dengan kurungan 2, tambah 2 sajalah. 2. Jadi, sama dengan 12. Untuk soalan A. Okay, kita cuba soalan B. Okay, soalan B. 3Q tolak 4A tambah 8. Okey, macam mana kita selesaikan soalan ini? 3Q. Q adalah berapa? 2. Tolak dengan 4. 4A adalah berapa? Negatif 4. Tambah 8. Jadi kita selesaikan dalam tu satu persatu. 3 darab 2, 6. Lepas tu negatif darab negatif. Negatif darab negatif, positif. Jadi ingat negatif darab negatif ni dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. 4 darab 4, 16 tambah 8. Jadi 16 tambah 6 sama dengan 22 tambah 8 sama dengan 30. Okey. Lepas tu kita tengok macam mana cikgu selesaikan soalan C. 5 darab dengan P tolak A sama dengan, jadi 5 P. P adalah
apa? 5. A adalah berapa? A adalah negatif 4. Kurungan besar. That's why cikgu katanya paling baik bila kita gantikan tak kira macam mana pun kita bagi dia kurungan. Jadi dekat sini kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. 5 tak ada apa-apa gangguan, saya buangkan kurungan dia. Dekat sini tolak negatif. Tolak negatif akan jadi tambah. Ditambah 4. Okey. Kita tambah yang dalam tu 5 tambah 4 9. Jadi 9 darab 5 45. Kita boleh nampak. Okey, adalah 45. Okey, lepas tu kita lihat macam mana selesaikan soalan D. Macam mana selesaikan soalan D. Okey, A per 2 tambah dengan 7 Q tolak 3. A adalah berapa? Negatif 4. Negatif 4 per 2. Lepas tu tambah 7Q. Q berapa? Q adalah 2. 2. Lepas tu tolak 3. Okey, jadi negatif 4 per 2, kamu boleh tekan dalam kalkulator, dia adalah negatif 2. Okey, 7 darab 2, 14. Tolak 3. Jadi, negatif 2 tambah 14, 12. 12 tolak 3, 9. Jadi, ini adalah seperti soalan yang seterusnya. Jadi, ini nanti cikgu akan savekan semua ini untuk kamu. Jangan risau. Okey, jadi kita lihat balik kepada soalan lagi. Soalan 2 dengan soalan 3. Okey, jadi cikgu buat soalan 2 lah. Cikgu ambil soalan 2 sebagai contoh lah. Okey. Okey. Soalan 2. Encik Anan dan Encik Tan. Encik Anan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. Encik Anan menderma 8 kapit beras yang setiap satu berjising S kilogram. Encik Tan menderma 4 kapit beras yang setiap satunya Y kilogram. Okey. Jadi sekarang beras jising soalan A jising yang diderma oleh Encik Anan sama dengan 8 kapit. Satu kapitnya SKG. Jadi 8 darab dengan X. Lepas tu jisim yang diderma oleh Encik Tan. Encik Tan derma berapa kapit? 4 kapit. Satu kapitnya Y kg. Jadi 4 Y. Jadi di sini jumlah beras yang diderma adalah sama dengan 8S tambah dengan 4Y. Jadi ini adalah ungkapan. Okey, jadi ini adalah ungkapan. Okey. Jadi murid-murid, ini adalah ungkapan.
ungkapan. Okay, ini adalah ungkapan. 8S tambah 4Y. Ini adalah ungkapan. Okay, jelas ah? Okay, lepas tu, cikgu selesaikan soalan B. Jika S adalah sama dengan 5 dan Y adalah sama dengan 10, hitung jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka. Jadi, untuk soalan B. Okay, jumlah jisim beras sama dengan 8S tambah 4Y. S ini adalah berapa? S ini adalah 5. Okay, tambah dengan Y ini adalah berapa? Adalah 10. Jadi, 8 darab dengan 5, 40. Tambah dengan 4 darab dengan 10, 40. Jadi, sama dengan 80 kilogram. 80 kilogram. Jadi jumlah jisim beras yang diderma adalah 80 kilogram. Okay, jadi ini nanti cikgu juga akan kongsikan kepada kamu lah. Okay, jadi kita lihat balik kepada buku teks. Okay, muka surat sebelah. Apakah sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan? Okay, dalam suatu ungkapan, misalnya 2S tambah dengan 3SY. 2S ialah hasil darab 2 dengan pemboleh ubah X. 3SY ialah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah X dan Y. Jadi, kalau kita lihat ni, 2S. 2 adalah nombor, S adalah pemboleh ubah. 3SY, 3 adalah nombor, SY adalah pemboleh ubah. Jadi, 2S dan 3SY dinamakan sebagai sebutan algebra. Jadi, 2S adalah sebutan algebra, 3SY adalah sebutan algebra. 2 adalah nombor, S adalah pemboleh ubah. 3 adalah nombor, XY adalah pemboleh ubah. Jadi kita lihat dalam contoh 5. Okey, kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Jadi macam mana kenal pasti? Mula-mula kita mesti kenal pasti sebutan algebra. S adalah algebra dan 5S adalah algebra. Jadi kita asing-asing lah. Okay, kalau kita lihat macam D kan, walaupun 6 ni, macam 13 ni, dia tidak ada S, tidak ada huruf dekat belakang, dia juga merupakan satu algebra. Jadi A ada 2 algebra, B ada 2 algebra, C ada 3 algebra, D ada 4 algebra. Jadi ini adalah bahagian yang kita mesti ambil tahu. Jadi cikgu juga akan cropkan ini sebagai jadi contoh kepada kamu untuk menjawab latihan nantilah. Okay, sekejap cikgu save dulu. Okay. Lepas tu, kita lihat ke bawah lagi. Suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dengan faktornya. Macam 3S ini ialah faktor lain bagi pemboleh ubah Y. Maka 3S ialah pekali bagi pemboleh ubah Y. 3Y ialah faktor lain bagi pemboleh ubah X. Maka 3Y ialah pekali bagi pemboleh ubah X. Jadi dalam 3SY ini, dia boleh ada 3 jenis pemboleh ubah. Sama ada dia adalah Y,
sama ada dia adalah X, sama ada dia adalah XY. Jadi dekat sini ketiga-tiga ini adalah boleh katanya sebutan algebra yang berlainan dalam pemboleh ubahnya. Apabila Y adalah pemboleh ubah, 3S ini terus adalah berkali. Jadi yang merah ini adalah pemboleh ubah, yang biru ini adalah berkali. Okey, cikgu tulis. Okey. Okey, yang ini adalah berkali. Okey. Boleh? Jadi cikgu ambil cikgu pun ambil gambar lah supaya kamu tahu tentang bahagian ini. Okey. Cikgu juga save lah supaya kamu boleh rujuk nanti. Okey. Jadi ini adalah perkali, ini adalah pemboleh ubah. Jadi bermaknanya dekat sini tak semestinya SY itu adalah pemboleh ubah. Kalau 3SY, S juga boleh jadi pemboleh ubah. Y pun boleh jadi pemboleh ubah. Boleh nampak dekat sini apa bezanya? Kalau dia ada SYZ lagi banyak lah. Betul. Okay. Jadi kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Kita lihat contoh 6. Dalam sebutan negatif, negatif 3K kuasa 2 MN, nyatakan perkali bagi K kuasa 2 MN. Jadi negatif 3 adalah perkali. Macam mana kalau negatif MN? Jadi kita kena asingkan lah. Asingkan. Jadi apabila kita darab, dia masih akan kembali kepada yang asas ini. Okay? Jadi apabila kita asingkan, kita boleh nampak 3K kuasa 2 adalah perkali. 3K kuasa 2 itu adalah perkali. Lepas tu, macam mana kalau 3K kuasa 2 adalah, tadi kita panggil dia apa? Kalau dia adalah pemboleh ubah, kalau 3K kuasa 2 adalah pemboleh ubah, perkali bagi dia adalah negatif MN. Jadi ini adalah mengikut kesesuaian soalan. Jadi cikgu tulislah. Okay. Nyatakan perkali. Jadi yang A, B, C ini dalam soalan yang bagi ini adalah boleh ini adalah pemboleh ubah. Ini adalah pemboleh ubah. Jadi cikgu pun ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay, ingat semua yang contoh yang cikgu nanti postkan ini memang semua daripada buku teks lah. Daripada buku teks. Asal kamu cuba cari dalam muka surat yang cikgu nyatakan dalam Telegram dengan WhatsApp tu, kamu pasti dapat cari. Okay? Jadi kita lihat kepada latih diri 5.1D ini. Jadi kenal pasti semua sebutan ungkapan. Jadi ini tak susah lah. 6K dengan 2K. Ini AB per 3 dengan 2A dengan negatif 5B. Negatif 5B. Negatif ini akan diambil kira. Negatif ini akan diambil kira. Tidak. Tak perlu diambil kira pun boleh. 5B. Okay.
2A. Okay, kamu ini boleh rujuk kepada contoh 5 lah. Okay, ini tak ada masalah. Jadi cikgu tak bincang ni. Cikgu cuba bincang soalan 2. Cikgu cuba bincang soalan 2. Okay. Untuk A. Okay. A. Negatif 8SY kuasa 2 sama dengan apa darab dengan SY kuasa 2. Apa darab dengan SY kuasa 2? Boleh nampaknya dekat sini SY kuasa 2 dengan SY kuasa 2 sama kan? Jadi ini adalah negatif 8. Jadi perkali, jadi di sini kita kena tulislah perkali bagi SY kuasa 2 ialah negatif 8. Perkali bagi SY kuasa 2 adalah negatif 8. Nah, kita lihat soalan B. Masih sama, kita tulis negatif 8 SY kuasa 2 sama dengan apa darab dengan 8X. Jadi kita boleh nampak 8X. Jadi dekat sini tinggal negatif Y kuasa 2. Jadi negatif Y kuasa 2 dekat sini adalah perkali bagi 8X. Jadi jawapannya perkali bagi 8S ialah negatif Y kuasa 2. Okay. Macam mana yang soalan C ni? Soalan yang C ni negatif 8S Y kuasa 2 sama dengan apa darab dengan Y kuasa 2. Jadi kita boleh nampak Y kuasa 2 ini tinggal 8, negatif 8X. Jadi, perkali bagi Y kuasa 2 ialah negatif 8X. Negatif 8X. Lepas tu, macam mana yang B? Macam mana yang B ni? Negatif 8S Y kuasa 2 sama, kita saling yang asas ini ya. Kita mesti saling yang asas ni. Okay. Sama dengan darab berapa? Darab yang ini dia negatif X. Okay. Kalau ada negatif, lebih baik kita bagi dia kurungan. Kita bagi dia kurungan kerana ada negatif. Okay. Kerana negatif dengan S ini telah ada dekat belakang. Jadi yang depan tu kita tulis yang tak ada punya. 8Y kuasa 2. So, perkali bagi negatif S ialah 8Y kuasa 2. Okay. Perkali bagi negatif S ialah 8Y kuasa 2. Okay, jadi ini cikgu juga akan bagi kamu sebagai contoh untuk kamu buat latihan nanti ya. Okay, kita lihat sekarang kepada bahagian yang terakhir dalam topik ini. Dalam satu topik ini. Apakah sebutan serupa? Apakah sebutan tak serupa? Okay, macam mana kita katakan dia adalah sebutan yang serupa? Macam mana kita kata dia adalah sebutan tidak serupa? Okay. Macam dekat sini, ini kita adalah sebutan serupa. Dia adalah sebutan serupa. Kenapa? Dia adalah sebutan serupa kerana M. Pemboleh ubahnya adalah sama. Macam ini. PQ. Pemboleh ubahnya adalah sama. Macam
AB dengan BA ini hanya susunan dia tak penting, tapi pemboleh ubahnya sama. Okay? Pemboleh ubahnya sama. Lepas tu K kuasa 2 pemboleh ubahnya sama. Jadi dekat sini adalah sangat penting kalau satu pasangan itu adalah dikenali sebagai sebutan serupa, dia mesti apa? Dia mesti mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Ini adalah sangat penting bagi dia adalah sebutan yang serupa. Dia sangat penting. Okay, kalau kita lihat di sini, macam mana adalah sebutan yang tak serupa? Kita boleh nampak dekat sini, pemboleh ubahnya tak sama. Ini SY, ini YZ. Ini S kuasa 2, ini X saja. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Ini M kuasa 2N, tapi ini M N kuasa 2. Kuasanya tempat yang tak sama. Jadi, kita boleh nampak untuk sebutan yang tak serupa ini, dia tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Jadi, ini adalah bahagian yang sangat penting bagi dia. Okay? Jadi, macam mana kita untuk mengenali apa itu pemboleh ubah yang serupa, apa itu pemboleh ubah yang tidak serupa. Okay, jangan risau untuk bahagian ini, cikgu juga akan ambil gambar untuk rujukan kamu nanti. Okay, untuk rujukan kamu nanti. Okay, cikgu padam dahulu. Okay. Seperti contoh 7 ini. Okay, contoh 7 ini. Kita terus lihat kepada penyelesaian dia. Okay. Susah sikit. Okay, kita lihat dululah. Kita lihat dulu. Okay, contoh 7. Kena pasti sama ada pasangan sebutan berikut adalah sebutan serupa atau sebutan tak serupa. Untuk A ini, adakah A ini adalah serupa? Dia adalah serupa. Kenapa? Kerana tengok pemboleh ubahnya adalah sama. Jadi dia adalah sebutan serupa. Dia adalah sebutan serupa. Macam mana untuk B ini? Tengok pemboleh ubah dia sama tak? Tidak sama kan? Tengok yang ini adalah Q, ini adalah A kan? Tak sama kan? Jadi dia adalah sebutan tidak serupa. Dia adalah sebutan tidak serupa. Okay, lepas tu untuk yang ini soalan C, A, B, C. A, B, C ini BCA, tapi dia juga adalah ABC, hanya susunannya tidak sama, tapi semua huruf itu sama dan apa lagi sama? Kuasanya juga adalah sama. Jadi boleh kita katakan dia adalah sebutan serupa. Sebutan serupa. Lepas tu yang ini hash adalah sama, tapi ini ada kuasa 2. Ini tidak ada kuasa. Okay, jadi dia sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa. Okay, jadi untuk bahagian ini cikgu juga akan ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nantilah. Okay, adakah dia sama seperti contoh yang cikgu bagi? Okay. Cikgu padam. Okay, kita tengok. Okay, jangan risau, cikgu buka.
Okey. Lihat. Soalan A jawapannya sebutan serupa. Pemboleh ubah SY-nya sama. Tengok, betul? Soalan B, sebutan tak serupa. Tidak serupa. Kerana apa? Pemboleh ubah PQ dan PR adalah berbeza. Okey, lepas tu C, sebutannya adalah serupa. Kenapa? Kerana ABC sama dengan BCA. Jadi dia adalah sebutan serupa. Lepas tu untuk yang D ni, dia adalah sebutan tidak serupa. Kerana kuasa pemboleh ubah H adalah tidak sama. Tengok. Adalah sama seperti apa yang cikgu katakan tadi. Jadi ini adalah cikgu nak kamu rujukkan. Okey, lepas tu untuk yang latihan 5.1E, cikgu terus buat dekat sini lah. Cikgu terus buat dekat sini. Okey. Adakah 5K dengan negatif 0.1K ini adalah sama? Adakah dia serupa? Ya, dia adalah sebutan, adalah serupa. Kerana K. Okey, dia adalah sebutan serupa. Adakah yang B ini adalah sebutan serupa? Tidak, kerana ini kuasanya tak sama. Jadi dia adalah sebutan tidak serupa. Okey. SRT dengan PRTS adalah sama kan? Jadi dia adalah sebutan serupa. Okey. Lepas tu ini adalah sebutan serupa? Tidak. Tengok. Tak sama kan? Jadi ini adalah sebutan tidak serupa. Dia adalah sebutan yang tidak serupa. Jadi ini adalah cikgu tidak ambil lagi gambarlah untuk contoh ini kerana dia sangat mudah. Jadi kita lihat kepada latihan hari ini. Kita lihat kepada latihan hari ini. Dalam buku kerja kamu, muka surat 28. Muka surat 28. Untuk soalan satu ini, senang. Tengok PQR dia sudah bagi. Jadi untuk soalan ini, cikgu bagi starting sajalah. Cikgu bagi starting saja dan kamu cuba selesaikan dia. Jadi untuk yang ini 5P tambah 3Q tolak 6A. Jadi 5P. P kita bagi dia kurungan. Tambah 3Q. 3Q kita bagi dia kurungan. Tolak 6A kita bagi dia kurungan. P dekat sini adalah berapa? 0.6. Q dekat di sini ada. Q adalah 7. Q adalah 7. A adalah 2/3. 2/3. Untuk soalan satu, cikgu selesaikan untuk kamu lah. Jadi 5 darab dengan 0.6 adalah sama dengan 3. 3 darab 7, 21. Tolak dengan 6 darab 2/3 sama dengan 4. Jadi 3 tambah 21, 24, tolak 4 sama dengan 20. Ini untuk soalan 1. Jadi untuk soalan 2, cikgu just starting untuk kamu saja. 12 X. Kita bagi dia kurungan. S isi apa? Isi ini kan 1/4 kan? Lepas tu tolak 7P. 7P. P adalah apa? P adalah 0.6 per Q. Q adalah berapa? 7. Gantikan dia dengan 7. Tambah dengan 9A. A adalah apa? Gantikan sendiri. Lepas tu soalan 3. Soalan 3 juga sama. Cikgu buat dekat bawah sinilah. 2 X. S adalah apa?
tolak dengan 3. A adalah apa? Okay. Tambah dengan 9. P adalah apa? Tolak dengan Q adalah apa? Cuba selesaikan. Gantikan nilai dia dulu. Okay. Cuba gantikan nilai dengan betul dahulu, murid. Okay. Seterusnya kamu cuba siapkan dia. Untuk soalan 4. 8. 8S. S adalah apa? Okay. Tolak 5. P adalah apa? A adalah apa? Gantikan dia ke dalam. Okay? Jadi untuk soalan 1 hingga 4 itu, kamu cuba. Soalan 1 cikgu sudah cuba untuk kamu. Okay? Cikgu akan ambil gambar, cikgu akan kongsikan dalam grup nanti. Okay? Jadi cikgu di sini cikgu terpaksa padamkan dia. Okay. Untuk soalan 5 dengan 6, cikgu akan buat bersama dengan kamu. Okay, jadi Q per A tolak P per S. Q adalah berapa? Per A. Tolak P adalah berapa? Per X. Jadi Q tadi adalah berapa? 7. A adalah berapa? A adalah 2/3. Okay. Lepas tu, P adalah berapa? P adalah 0.6. Lepas tu, S adalah berapa? 1/4. Jadi nampak? Jadi ini macam mana kita selesaikan dia. Okay? Jadi dekat sini cikgu terus ajar kamu cara menggunakan kalkulator. Tunggu sekejap. Cikgu keluarkan kalkulator dahulu. Okay, cikgu keluarkan skrin yang lebih besar. Okay, jadi macam mana kita tekan ini ke dalam kalkulator? Mula-mula saya keluarkan ini. 7 kan? Saya ikut samalah. Saya letakkan kurungan. Lepas tu, kita tekan ke bawah. Bawah ini ada satu pecahan kan? Jadi kita tekan kurungan dahulu. Lepas tu kita tekan pecahan. 2/3. Pergi sana, tutup kurungan. Nampak? Dan lepas tu, tekan lagi ke kanan supaya dia pergi ke sini. Lepas tu saya tekan tolak. Lepas tu saya tekan lagi pecahan. Saya buka kurungan 0.6. Saya tutup kurungan, saya tekan ke bawah. Saya buka kurungan, saya bagi pecahan. Okay. 1/4. Lepas tu saya tekan ke kanan. Kenapa saya nak tutupkan sinilah? Lepas tu sudah sama kan? Jadi saya tekan sama dengan. Jadi jawapannya adalah 81/10. Jadi jawapannya adalah 81/10. Jadi jawapan dekat sini adalah sama dengan 81/10. Sebenarnya ada jawapan yang lain boleh tak?
Sebenarnya dekat sini kamu pun boleh gunakan titik perpuluhan. Okey. Titik perpuluhan. Nah, kalau kamu dalam kalkulator, kamu tekankan ini, dia akan jadi 8.1. Jadi, jawapan bagi ini, kamu pun boleh tulis 8.1. 8.1. Jadi, jadi untuk bahagian ini, cikgu pun sekali ambil gambar supaya kamu terus boleh nampak lah nanti. Okay, cikgu ambil gambar termasuk kalkulator. Okay, supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay. Okay, jadi sekarang okay, cikgu padam dahulu. Kita cuba soalan 6. Okay, sekarang macam mana kita selesaikan soalan 6? Okay, 5 Q. Q adalah berapa? Q adalah 7. Lepas tu S adalah berapa? S adalah 1/4. Lepas tu darab P. P adalah apa? P adalah 7. Dari atas cikgu bukan ambil sembarangan daripada soalan sudah dia bagi. Lepas tu A adalah berapa? A adalah 2/3. 2/3. Lepas tu tutup kurungan besar dekat luar. Okay, ini adalah kurungan besar yang asal. Okay, lepas tu macam mana kita nak selesaikan? Okay. 7 darab 1/4 adalah 7/4. Darab dengan 7 darab 2/3. 14/3. 14/3. Oh, cikgu telah salah dekat sini. Sorry. Cikgu padamkan dahulu. Cikgu telah salah. Salah ganti. Cikgu buat semula. Sorry. 5. Q adalah 7. 7 darab dengan F adalah 1/4. Darab dengan P adalah 0.6. Sorry tadi cikgu salah ganti ini. Okay, darab dengan A. A adalah 2/3. Okay, jadi sama dengan 7 darab ini adalah 7/4. Okay. Yang ini kalau kamu tidak pandai untuk kira, baik kita gunakan calculator. Baik kita guna calculator. Okay. 0.6 tutup 2/3. Tutup kurungan. Okay. Adalah sama dengan berapa? Adalah sama dengan 2/5. Adalah sama dengan 2/5. Jadi, dia adalah sama dengan 2/5. Jadi kita darablah. 5 masih dekat luar. 2 darab 7, 14. 4 darab 5, 20. Lepas tu, 5 darab ke dalam. Kalau tak pandai, guna kalkulator.
5, buka kurungan, pecahan 14 per 20. Kalau kamu tutup kurungan macam ni, salah. Okay, mesti tekan ke bawah keluar kanan, baru tutup kurungan, sama dengan 7 per 2. Okay, sama dengan 7 per 2. Okay, 7 per 2. Ataupun dia pun boleh sama dengan 3.5 lah. Okay. Jadi untuk bahagian ini, cikgu juga ambil gambar supaya kamu boleh rujuk langkah kerja cikgu nanti. Okay. 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 Jadi harap kamu buat kerja kamu dengan baik. Okay. Cikgu tahu matematik bukan senang. Tapi cikgu harap kamu boleh cuba dengan baik. Okay, cikgu harap kamu boleh cuba dengan baik. Okay, macam mana kalau kita nak selesaikan soalan 7, 8, 9? Okay, kita di sini kita buat sama-sama lah. Kita buat sama-sama. Okay, apa pemboleh ubah yang ada pada soalan 7 ini? Ada W dengan V. Ada W dengan V. Dan sebutannya ada 3. 1.2, ada 4W, ada 3V. Jadi ada berapa bilangan sebutan dekat sini? 1.2, 4W dengan 3V ada 3. Okay, boleh? Kalau untuk yang ini, pemboleh ubah ada A, ada S, dengan ada T. Jadi yang lain kamu boleh cuba sendiri ya. Yang lain cikgu harap kamu boleh cuba sendiri ya. Jadi cikgu pun ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay? Boleh rujuk nanti. Okay, ada satu muka surat lagi. Muka surat sebelah itu sangat senang saja, sangat mudah. Okay. Nyatakan pemboleh ubah. Nyatakan pemboleh ubah tanpa kali bagi sebutan dengan suatu pemboleh ubah berikut. Okay, jadi mana adalah pemboleh ubah? Okay, cikgu boleh cuba. Cikgu cuba 2 soalan untuk kamu. Okay, untuk yang soalan 1, pemboleh ubah ini adalah X. Perkalinya adalah 3. Macam mana dengan ini? Pemboleh ubahnya adalah H. Perkalinya adalah negatif 2 per 3. Jadi kita boleh nampaklah pemboleh ubah dekat sini kita biasanya huruf. Okay. Ini biasanya adalah nombor. Biasanya. Okay. Ikut logik yang kita. Okay, jadi yang bahagian ini cikgu pun ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Soalan ini sangat senang kan? Okay. Okay, jadi kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Tentu sama ada pasangan berikut merupakan sebutan serupa tak serupa? Kan tadi cikgu baru ajar kan? K sama kan? Serupa. M ini sama? Serupa. W kuasa 2? Tidak serupa. Jadi boleh ya? Lepas tu untuk yang seterusnya senaraikan 3 sebutan yang serupa bagi yang buih macam ini. Cikgu buat contoh lah. Senang saja ini. Okay? Macam untuk soalan 5. Soalan 5. 4S kan? Saya tulis 5S lah. 7S pun boleh. 9S pun boleh. Macam yang soalan 10 ini. 5/6L. 2L pun boleh.
3L pun boleh, 4L pun boleh. Jadi, cikgu harap untuk soalan ini kamu boleh cuba. Cuba dan cuba siapkan kerja untuk hari ini dan hantar kepada cikgu secepat mungkin. Dan hantar kepada cikgu secepat mungkin. Jadi latihan untuk hari ini hanya 28 dengan 29. Okay. Jadi cikgu harap kamu cuba dan dalam Jumaat ini kita akan siap bab 5 ini. Jumaat ini kita akan siap bab 5 ini. Jadi kita sudah lebih sikit masa hari ini. Jadi kita sampai sini saja hari ini. Jadi kalau ada apa-apa masalah, cikgu harap kamu boleh message cikgu untuk tanya. Dan cuba siapkan latihan anda dan hantar. Cikgu masih menunggu semua kerja anda kerana semua ini cikgu akan buat penilaian atas kerja yang kamu hantar. Kalau kamu tidak hantar, memang cikgu buat laporan kamu tak buat kerja, kamu tidak hadir. Okay? Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Kalau tak ada masalah, kamu boleh keluar sekarang. Bye-bye.